Tajuk ulang kaji kita pada kali ini ialah konsep sistem. Konsep sistem merupakan tajuk pertama di dalam bahagian E alam sekitar fizikal geografi STPM semester 1. Mari kita mulakan ulang kaji kita pada kali ini dengan melihat objektif pengajaran untuk tajuk ini. Objektif pengajaran untuk konsep sistem ialah calon seharusnya dapat mentakrifkan konsep sistem. Yang kedua, calon seharusnya dapat menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal. Sebelum kita meneruskan ulang kaji kita pada kali ini, mari kita lihat pengenalan untuk tajuk ataupun silibus topik-topik yang akan dipelajari oleh murid-murid ataupun calon peperiksaan geografi STPM untuk semester 1. Berikut merupakan geografi STPM semester 1, iaitu terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A alam sekitar fizikal dan bahagian B alam sekitar manusia. Bahagian A mempunyai dua tema utama, iaitu tema 1 sistem bumi, tema 2 sistem geomorfologi. Manakala bahagian B juga mempunyai dua tema utama, iaitu tema 1 penduduk dan tema 2 ialah transformasi desa dan pembandaran. Berikut merupakan topik-topik dalam semester 1, iaitu bahagian A alam sekitar fizikal dan bahagian B alam sekitar manusia. Dalam bahagian A alam sekitar fizikal, terdapat dua tema utama, iaitu sistem bumi dan sistem geomorfologi. Sistem bumi mempunyai 5 tajuk kecil dan sistem geomorfologi mempunyai 4 tajuk kecil. Pada kali ini, ulang kaji kita akan fokus kepada tajuk konsep sistem. Manakala bahagian B alam sekitar fizikal pula, tema 1 penduduk mempunyai 5 tajuk kecil dan tajuk transformasi dan pembandaran untuk tema 2 ialah mempunyai 3 tajuk kecil. Berikut merupakan pembahagian soalan penggal 1, iaitu soalan dibahagikan kepada 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah soalan berkaitan dengan alam sekitar fizikal, manakala bahagian B adalah soalan berkaitan alam sekitar manusia. Setiap bahagian mempunyai 3 soalan, iaitu soalan A merangkumi 3 soalan, iaitu soalan 1, soalan 2 dan soalan 3, manakala bahagian B merangkumi 3 soalan yang seterusnya, iaitu soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Topik ulang kaji kita pada kali ini adalah merujuk kepada bahagian A, iaitu alam sekitar fizikal. Berikut merupakan bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya di dalam alam sekitar fizikal bahagian A, iaitu soalan 1 merupakan esei pendek dan soalan ini adalah soalan wajib. Soalan yang akan ditanya di dalam soalan 1 ialah sama ada soalan daripada tema 1 ataupun tema 2. Seterusnya, soalan 2 dan soalan 3 merupakan esei panjang. Soalan 2 dan soalan 3 merupakan soalan pilihan, iaitu calon boleh memilih sama ada menjawab soalan 2 atau soalan 3. Soalan 2 akan ditanya soalan berkaitan dengan tema 1, iaitu sistem bumi. Manakala soalan 3 akan ditanya berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan tema 2, iaitu sistem geomorfologi. Markah bahagian A alam sekitar fizikal ialah 40 markah dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan bahagian A
sahaja ialah 1 jam. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mari kita mulakan ulang kaji kita pada kali ini dengan soalan tahukah Anda? Tahukah Anda, sistem ialah asas kepada ilmu geografi dalam STPM. Jika murid memahami konsep ini, murid dapat memahami apa yang bakal dipelajari dalam geografi STPM. Dengan kata lain, sistem ialah titik permulaan kejadian alam sejagat. Seterusnya, soalan saya yang kedua ialah, apa yang Anda sudah pelajari di dalam tajuk konsep sistem? Pelajar-pelajar sekalian, sebagai ulang kaji, mari kita lihat kembali apa yang dimaksudkan dengan sistem. Sistem bermaksud satu set angkuba yang tersusun, saling bertindak balas, dan saling bergantung untuk membentuk satu sistem alam sekitar fisikal. Apa itu angkuba? Angkuba di dalam sistem merujuk kepada perkara-perkara atau unsur yang boleh berubah atau mengubah unsur yang lain dalam sistem itu. Misalnya sistem sungai. Angkuba sistem sungai ialah terdiri daripada air sungai, lurah sungai, batuan, dan hidupan di dalam sungai tersebut. Berikut merupakan angkuba. Terdapat 3 contoh angkuba, yaitu yang pertama angkuba air, yang kedua angkuba matahari, dan yang ketiga angkuba penduduk. Angkuba pertama contohnya air sungai. Air sungai boleh berubah menjadi lebih banyak atau semakin sedikit, ataupun kering. Air sungai juga boleh mengubah alur sungai melalui hakisan, mengangkut bahan muatan sungai, dan mengubah pandang darat alur sungai melalui hakisan dan mendapat. Angkuba kedua ialah angkuba haba matahari. Angkuba haba matahari boleh berubah menjadi lebih banyak atau semakin sedikit diterima oleh atmosfera. Haba matahari juga boleh mengubah air menjadi uap, pepejal menjadi air, batu besar pecah menjadi batu kecil melalui proses luluh hawa. Contoh yang ketiga adalah angkuba penduduk. Penduduk boleh berubah menjadi lebih ramai atau semakin sedikit. Penduduk juga boleh mengubah pandang darat fisikal bumi, mengubah alam sekitar fisikal, mengubah sosial, dan mengubah kegiatan ekonomi. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, soalan saya yang seterusnya untuk meneruskan ulang kaji kita pada kali ini ialah, adakah pelajar-pelajar semua masih ingat ciri-ciri sistem? Berikut merupakan ciri-ciri sistem yang pelajar-pelajar semua telah pelajari. Sebagai ulang kaji, mari kita lihat ciri-ciri sistem tersebut, yaitu yang pertama, sistem mempunyai angkuba atau unsur dengan batasan sempadan tersendiri. Ciri yang kedua, sistem saling berinteraksi antara unsur ataupun saling bergantung antara unsur. Ciri yang ketiga ialah sistem mempunyai aliran tenaga masuk atau keluar. Ciri yang keempat ialah semua unsur mempunyai fungsi tersendiri dan saling bertindak balas di dalam sistem. Ciri yang terakhir ialah berlaku perubahan dalam satu unsur yang akan mempengaruhi unsur-unsur yang lain di dalam sesebuah sistem.
Pelajar-pelajar sekalian, soalan saya yang seterusnya ialah, bagaimanakah pelajar-pelajar memahami konsep ini dalam konteks persekitaran fisika? Berikut merupakan contoh dan ilustrasi yang boleh kita lihat sebagai satu contoh untuk memahami maksud sistem. Contohnya ialah sistem engine. Berikut adalah sistem engine di dalam sesebuah kereta. Apakah komponen yang saling menghidupkan engine ini? Komponen yang saling menghidupkan engine ini ialah yang pertama, minyak, seterusnya ialah bateri, plug, tombol, wire, dan belt. Sekiranya salah satu komponen ini tidak berfungsi, maka sistem engine ini tidak dapat dihidupkan. Demikian juga dengan sistem alam sekitar fisikal yang dipelajari di dalam geografi. Sekiranya ada salah satu komponen dalam sistem tersebut yang tidak sempurna, maka sistem itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat kembali pengelasan sistem yang telah pelajari di dalam bilik darjah. Berikut merupakan jenis-jenis sistem yang telah dipelajari, yaitu terdapat dua jenis sistem, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua sistem berdasarkan sifat interaksi yang kompleks. Sistem berdasarkan fungsi terbahagi tiga, yaitu yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terpencil. Manakala sistem berdasarkan sifat interaksi yang kompleks juga dibahagikan kepada tiga, yaitu yang pertama, sistem morfologi, yang kedua, sistem latah, dan yang ketiga ialah sistem tindak balas. Berikut merupakan sistem berdasarkan fungsi, yaitu sistem dibahagikan kepada tiga, yaitu yang pertama ialah sistem terpencil. Sistem terpencil bermaksud sistem yang mempunyai sempadan tertutup dan tiada aliran tenaga yang masuk ataupun keluar. Misalnya, sistem tong gas. Sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup ialah sistem yang membenarkan pertukaran tenaga, tiada jisim keluar masuk dengan bebas. Misalnya, rajah ini ataupun foto ini menunjukkan terdapat air di dalam botol di mana botol kaca ini ditutup rapat. Tetapi sekiranya air di dalam botol ini dipanaskan oleh suhu yang panas oleh matahari, maka air di dalam botol ini akan berkurangan. Sistem yang ketiga ialah sistem terbuka. Sistem terbuka membenarkan tenaga masuk, kemudian keluar semula sehingga mencapai keseimbangan. Misalnya, foto ini menunjukkan bahwa tenaga boleh keluar masuk secara bebas. Berikut merupakan sistem interaksi pola perhubungan. Sistem berdasarkan interaksi yang pertama adalah sistem morfologi. Sistem morfologi ialah elemen fisikal formal yang saling beroperasi, membentuk satu bahagian fisikal yang beroperasi. Berikut merupakan sistem morfologi, di mana elemen A, B, dan C saling berinteraksi di dalam sesebuah sistem tersebut. Jenis
sistem berdasarkan interaksi yang kedua adalah sistem lata, yaitu sistem yang mempunyai elemen fisikal dalam bentuk hubungan sahalah, yaitu I untuk input, E untuk storan, dan O untuk output. Sistem tindak balas pula merujuk kepada gabungan elemen antara sistem morfologi dan sistem lata sehingga membentuk bahagian yang lebih besar. Berikut merupakan contoh sistem proses ataupun tindak balas, di mana elemen-elemen yang ada di dalam sistem ini menjadi lebih luas. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, berikut merupakan contoh sistem interaksi, yaitu yang pertama ialah sistem morfologi, di mana E itu merujuk kepada ombak, kemudian B merujuk kepada batuan, dan C merujuk kepada cerun. Elemen fisikal A, B, dan C yang formal bergabung dalam operasi membentuk sesuatu bahagian fisikal yang beroperasi. Kemudian seterusnya mari kita lihat sistem lata. Sistem lata, I untuk input, E untuk storan, dan O untuk output. Sistem lata adalah hubungan elemen fisikal yang bersifat sehala. Output bahan dan tenaga dari satu subsistem akan menjadi input kepada subsistem yang lain. Mari kita lihat contoh sistem pantai. Morfologi bagi satu unit sistem pantai terdiri daripada cerun pantai, taburan bijian pasir, keteguhan pantai, kekuatan ombak, arus, pasang surut, dan sebagainya yang membentuk morfologi pantai. Jika salah satu unsur berubah, yang lain juga turut berubah untuk mencapai keseimbangan yang baru. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah membuat ulang kaji atau revision yang berkaitan dengan tajuk konsep sistem. Sekarang mari kita lihat secara ringkas apa itu sistem surya. Sistem surya mengandungi planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari di atas orbit masing-masing. Semua planet ini mendapat tenaga daripada matahari sebagai punca tenaga utama. Planet bumi dan planet-planet yang lain berbentuk sfera. Planet-planet ini berputar di atas faksinya sambil beredar mengelilingi matahari. Pergerakan bumi ini telah mewujudkan pelbagai kesan terhadap alam sekitar fisikal dan hidupan di atas permukaan bumi. Bumi sebagai satu sistem. Bumi wujud sebagai satu sistem yang sangat kompleks melalui saling interaksi antara komponen di dalam sistem bumi. Pelajar-pelajar sekalian, berikut merupakan bumi sebagai satu sistem, yaitu yang pertama ialah sistem atmosfera. Yang kedua ialah sistem biosfera yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan hidupan. Kemudian yang seterusnya ialah sistem hidrosfera, yaitu merujuk kepada permukaan berair di dalam bumi termasuk lautan, sungai, dan tasik. Dan yang terakhir ialah sistem litosfera. Sistem litosfera merujuk kepada tanah dan batuan yang terdapat di permukaan bumi. Setiap komponen ini
mempunyai bidang kajian dia masing-masing, dan setiap komponen di dalam sistem bumi ini saling berinteraksi dan saling berhubungan dan saling bergantung antara satu sama lain. Misalnya, hubungan antara atmosfera dengan hidrosfera, kemudian hubungan antara atmosfera dengan biosfera, hubungan antara biosfera dengan litosfera, dan hubungan antara litosfera dengan hidrosfera. Selain daripada itu, bumi sebagai satu sistem juga menunjukkan interaksi. Misalnya interaksi antara atmosfera dengan litosfera, ataupun interaksi dan hubungan antara biosfera dengan hidrosfera. Dengan kata lain, bumi sebagai satu sistem menunjukkan bahwa sistem bumi itu adalah sistem yang saling berinteraksi dan saling bertindak balas untuk mencapai keseimbangan di dalam sistem bumi. Kita telah selesai membuat sedikit ulang kaji serta revision berkaitan dengan tajuk konsep sistem dan poin-poin penting yang harus difahami dan diingat oleh setiap pelajar. Sekarang ini, cikgu ingin memberikan contoh soalan dan cadangan jawapan yang berkaitan dengan tajuk konsep sistem. Berikut merupakan contoh soalan dan juga contoh jawapan, yaitu soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Cadangan jawapan untuk soalan ini ialah, sistem bermaksud satu set angkubah yang tersusun, saling bertindak balas, dan saling bergantung untuk membentuk satu keseimbangan sistem alam sekitar fisikal. Untuk mendapatkan markah penuh bagi soalan ini, calon perlu menulis 3 keyword untuk mendapatkan markah penuh. Misalnya, keyword yang pertama adalah satu set angkubah yang tersusun. Kemudian, keyword yang kedua, saling berinteraksi, saling bertindak balas, dan keyword yang ketiga adalah saling bergantung untuk mencapai satu keseimbangan sistem dalam alam sekitar fisikal. Contoh soalan yang kedua ialah, jelaskan perbezaan antara sistem tertutup dengan sistem terbuka. Cadangan jawapan yang pertama ialah, perbezaan aliran tenaga sebagai fakta utama, dan huraiannya ialah, sistem terbuka membenarkan aliran tenaga keluar masuk dengan bebas, manakala sistem tertutup tidak membenarkan aliran tenaga bergerak secara bebas. Cadangan jawapan yang kedua ialah, fakta utama perbezaan sempadan, manakala huraiannya ialah, sistem terbuka mempunyai sempadan yang nyata, manakala sistem tertutup masih mempunyai sempadan, tetapi hanya tenaga yang boleh melintasi sempadan tersebut. Untuk menjawab soalan ini, calon harus memberikan fakta disertai huraian, di mana fakta mempunyai 1 markah dan huraian 1 markah. Markah penuhnya ialah 2 markah untuk setiap isi yang diberikan. Yang seterusnya ialah, huraikan proses, interaksi, dan saling kebergantungan antara komponen dalam sistem bumi. Cadangan jawapan untuk soalan ini yang pertama ialah, interaksi antara komponen atmosfera dengan hidrosfera sebagai fakta utama. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, untuk menjawab soalan ini, murid atau calon perlu memberikan formula. Cara menjawabnya ialah dengan memberikan fakta, kemudian proses, kemudian kesan, di mana soalan proses mempunyai 3 markah. Berdasarkan kepada soalan yang diberi, soalan ini merupakan soalan proses karena mempunyai perkataan proses interaksi. Oleh itu, cadangan jawapan untuk soalan ini
ialah seperti berikut. Faktanya ialah interaksi atmosfera dengan hidrosfera, kemudian prosesnya ialah bahangan matahari di atmosfera akan menyejat air daripada laut, sungai, dan tasik untuk membentuk awan. Kesannya, awan tersebut akan turun sebagai air hujan dan mengalir semula ke laut, tasik, sungai, dan air bawah tanah dalam komponen hidrosfera. Sila perhatikan perkataan yang telah digariskan, di mana perkataan ini merujuk kepada kesannya, menunjukkan bahwa dalam jawaban ini calon telah menuliskan fakta utama, kemudian disertai dengan proses, kemudian disertai dengan kesan. Mari kita lihat contoh fakta yang kedua. Fakta yang kedua, fakta utamanya adalah interaksi antara atmosfera dengan litosfera. Huraian untuk fakta ini ialah bahangan panas matahari di atmosfera mampu menyejat kandungan air di dalam tanah ataupun di dalam komponen litosfera. Kemudian kesan untuk proses ini ialah kesannya tanah yang tidak dilitupi tumbuhan akan kering dan merekah sehingga menjejaskan struktur tanah sekaligus boleh menyebabkan kejadian gerakan jisim di litosfera. Ini merupakan contoh soalan dan contoh cadangan jawaban untuk menjawab soalan ini. Semoga pelajar-pelajar semua mendapat info dan maklumat berguna bagaimana menjawab soalan yang berkaitan dengan konsep sistem di dalam tajuk bahagian E alam sekitar fisikal.